Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya pada malam ini. Apa khabar saudara Zamari LC? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara Syarul Azam, selamat malam. Puan Nur Aini Ali, apa khabar puan? Seperti mana yang saya katakan sebagai bagi mesej tadi, saya cuma dapat bersiaran jam 11 malam. Saudara Saidin Mustafa, kerana flight saya dan Saudara Syah Ibrahim, dia bertolak daripada Rostar jam 8.40, kelang kabut saya. Sampai di sini pukul 9.30, 9.30, ambil Grab sampai rumah, mandi terus. Saudara Puan Zainah Latif, saudara Prince Muhammad, Waalaikumsalam, terima kasih. Saudara Yuzairi Ezi, Puan Nurliza, saudara Faizal Acoy, salam satu Malaysia katanya ya. Saudara Roipa, saudara Zaini Zakaria. Jadi saudara Rosli Le, saya minta maaf lah saudara, malam ini kita terlewat sedikit tapi saya kata lewat pun tak mengapalah ya. Puan Nabila Syifa, saudara Muhammad Aris, saudara Muhammad Syarul, asalkan bila saya tengok banyak like, share, subscribe itu, letih badan tu tak terasa. 3 hari saya di Alostar saya. Saudara Muhammad Razi, saudara Sam Samsuri, saudara Jaafar Syuhadah, semoga diberkati Allah. Saudara Wassalam, saudara Ujang Min, saudara Khairuddin Din, saudara Satria Setiawan dari Mengelembu. Begitu juga dengan Cik Rosli, saudara Hazrul Aidi, Rahimah Hassan, apa khabar? Ini cucu saya ni pun juga letih bawa balik dari Pulau Pinang. Hari ini mereka semua outstation, saya pun di luar kawasan saudara. Saya pergi ke Alostar, sempat juga bertemu dengan saudara Zamil Ibrahim, dan juga yang paling seronok dengan Ustaz Cengeh, saudara Ustaz Usham, anak pada mantan mufti Kedah. Alhamdulillah dapat pencerahan ya. Tuan Haji Azhar Manaf, saudara Syarum Juandi, saudara Marabiah Abdullah, apa khabar puan? Begitu juga saudara Aziz Izam, Hebob Azhar, saudara Rosli Yunus. Itu juga dengan Khamis Sabtu, saudara Rosli Le, Puan Rosni Kurungot, apa khabar orang Sarawak? Saya minta maaf malam ini memang ada kelewatan. Mudah-mudahan anda tidaklah tertunggu-tunggu. Jangan marahkan saya, saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, tak sempat ke Pulau Pinang. Saya cuma berada di Alostar. Saudara Salih Abdul Rahman, saudara Puan Mira Harun, Abdul Hamid. Itu juga dengan saudara Aziz Izam, Zamuddin Mat Amin, Isma Jeffrey, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf saudara. Terima kasih Yusawi setia menunggu. Terima kasih. Apa yang dapatan saya, insya-Allah dalam perkongsian ini saya berusaha untuk memberi pencerahan saudara. Baik. Jangan lupa saudara, saya harus memberi pencerahan bermula dengan COVID-19, kerana hari ini hari Ahad saudara, tanggal 31, hari terakhir bulan Julai. Besok kita masuk bulan kemerdekaan 1 Ogos saudara. Dan kabarnya daripada laporan saya dapat daripada saudara Rio dan saudara Jamil Idris, hari ini merupakan hari yang ke-862 COVID-19 menyerang bumi kita. Masih belum ada keusaiannya. Tak usai lagi saudara. Sebab menurut saudara Rio, kemarin dulu 4,860, semalam 4,271. Jumlah keseluruhan sudah pun 4,677,270 COVID-19 ni saudara. Cuma yang bagaimanapun dapat disembuhkan oleh Kementerian Kesihatan. Terima kasih dan tahniah. Dalam 4,594,296. Dan semalam ada 4 kematian. Ini yang tak seronok ya. Saya terima kasih saudara SL Service. Like, share, jangan lupa Bosman, sebab Azhar, saudara Paduka Damak, saudara Zaid Mut, Isma Jeffrey, Rahim Bahulu dari Pasir Gudang, Johor, saudara Samsul Anwar, terima kasih. Memang sibuk sedikit saudara sebab bertemu dengan teman-teman untuk memberi pencerahan. Saya harus mencari bahan-bahan, saya turun ke lapangan, bertemu dengan teman-teman kita di Alostar. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan memberi pencerahan. Dan dari jumlah yang saya terima daripada saudara Rio, terdapat 5 negeri yang masih meningkat dan susut di 11 negeri. Selangor masih lagi meningkat pada angka 1977 saudara.
wilayah persekutuan susut, tapi angkanya masih lagi 723. Sabah juga susut 251, Perak naik balik kepada 280, Negeri Sembilan juga naik pada 221, Pulau Pinang susut tapi tak cerai 191, Saudara Abdul Hamid, Saudara Zul Marshall, Yahya Armin, Nani Tanjung. Nani Tanjung nak buat macam mana ni? Penang tu, tengok tu. 191 cek tak cerai. Dan Melaka 121. Sebab itu saya katakan saudara, berusahalah agar kita melakukan penjarakan sosial, selamatkan diri kita dan keluarga. Hanya kita saja saudara. Malam ini saya tak buat untuk e-commerce, kerana waktu dah terlewat. Saya terus masuk pada naluri kehidupan. Ingat saudara, pencerahan saya sentiasa bermula dengan peringatan untuk saling kita ingat mengingati antara satu sama lain, ya. Saudara Zamri Ibrahim, Yoman Waras, saudara Puan Hafsah Junaidi, saudara Muhammad Sanif, Hazrin Wahida, SL Services. Covid ni semua tipu je. Saya tak tahu, tapi apa laporan daripada Kementerian Kesihatan saya kena war-warkan. Itu gambarannya saudara. Dan dalam segmen naluri kenyataan ni, apa yang kita inginkan saudara dalam hidup ini? Pastinya setiap daripada kita mempunyai jawapan yang pelbagai. Mungkin ada yang menginginkan harta bertimbun, nak kaya raya, ataupun mahu menjamah ke semua makanan yang lazat di dunia, ataupun mahu mengembara ke seluruh dunia. Jadi hakikatnya saudara, kesemua harapan itu boleh saja dipenuhi sekiranya kita punya kesempatan dan diberi usia yang panjang. Pendek kata, umur panjang adalah segala-galanya. Jikalau umur pendek, harta tak sempat dicari, makanan tidak habis dijamah, dan impian untuk kembara yang akan hanya tinggal sebagai mimpi saja. Jadi kita pasti akan meminta daripada Allah SWT usia yang panjang. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sentiasa menasihati manusia supaya berwaspada dengan apa saja yang dapat menggembirakan hati manusia. Kerana dibimbangi ia hanya kegembiraan yang menipu, dan sia-sia kerana sifat manusia hatinya sentiasa cenderung pada apa saja yang dapat memenuhi keinginan sanubari mereka tanpa memikirkan kesannya saudara. Dan sebagai hamba Allah, kita kena sentiasa perlu berfikiran jauh bagi melihat apa yang akan menanti di sebalik setiap kegembiraan yang kita pilih. Kita khawatir ia hanya kegembiraan yang bersalut kerugian, yang tidak memberi apa-apa keuntungan langsung untuk diri di akhirat nanti. Allah SWT menyatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-178, maksudnya, dan jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan itu baik bagi mereka, kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa, dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina di akhirat kelak. Ya saudara, sungguhnya Allah SWT sengaja memberikan mereka kesenangan dan pelbagai, supaya mereka dapat bersukaria dan berbahagia leda dengan apa yang ada, sebagai ujian sama ada ia dapat membawa mereka ke taman kebahagiaan atau dapat menghumban mereka ke lembah kebinasaan. Ingat saudara, mereka memperoleh kebahagiaan di dunia, tapi sudah pasti tak akan peroleh kebahagiaan di akhirat nanti saudara. Jadi bagi kita, kalau kita senang, kita bersyukur. Kalau kita susah pun, kita bertawakallah pada Allah. Ingat saudara, Allah SWT sentiasa meringankan beban di bawah kita. Allah tidak akan meletakkan beban yang tak termampu dipikul oleh makhluk ciptaannya. Saudara Zulkifli Idris, saudara Mat Seh, saudara Acar Bentayan, saudara Ali Yusof, saudara Syam Samsuri, ya, saudara Razali Samad. Salam. Dah lambat hari ni memang saudara Ramli, sebab saya baru balik daripada Lostar. Saudara, baik, kita masuk segmen Mutiara Kata. Jadi kata saudara Cikgu Hibil, lupakanlah setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain serta amal ibadah yang kita lakukan, dan insaflah bahawa kita semakin hampir dengan kematian. Jadi berwaspada dan sentiasa beringat saudara. Hidup ini kita saling ingat mengingati saudara. Sebab itu saya sentiasa mengingatkan teman-teman supaya sentiasa berhati-hati, dan ingatlah kita hanya hamba Allah di bumi ini yang sementara. Jadi dalam keadaan begitu, kepada pimpinan negara saya tetap mengingatkan, jangan berbelanja tanpa had, kerana saya khawatir jika kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis saudara. Terima kasih kepada teman-teman yang berkesempatan dengan saya
lewat-lewat malam ini masih lagi setia menanti ya saudara Dapur Rian, masih so H Halim, saudara Anwar Abdul Hamid, saudara Wan M Bakri, Saidin Saleh. Saudara, bicara kita malam ini adalah sekitar tajuknya sebenarnya apa yang dimahukan. Itu persoalan. Sebenarnya apa saudara? Sabar dulu, sebab saya harus menyantuni pantun Pak Nazir. Malam tadi saya berkesempatan makan malam bersama dengan Pak Nazir di Kuala Perlis. Sedap saudara. Makanan seafood, ada ketam, ada udang, ada sotong, macam-macam makanan yang disediakan oleh ini tuan punya restoran. Sempat pula makan bersama dengan Ustaz Usham, Saudara Zamir. Banyak kita membicarakan soal kehidupan. Dan Pak Nazir berkirim salam pada anda semua. Cuma dia kata insya-Allah dia akan terus bersama dengan kita mengirimkan pantun selagi kedrat masih ada. Cuma saya tengok Pak Nazir, saya tengok anda usia semakin merangkak dan jaga kesihatan Pak Nazir. Jaga kesihatan, insya-Allah kita dapat bertemu saban hari. Kata Pak Nazir dalam kiriman pantunnya, jambu bol si jambu merah, jambu tetek si jambu susu. Memilih simbol biar berarah, jangan terdetik janji palsu. Sebab sekarang ini kita sudah menghampiri musim pilihan raya umum. Jadi pilih logo ataupun simbol parti itu biarlah berarah, kata Pak Nazir. Jangan terdetik pula janji-janji yang palsu. Jangan kita mengutarakan janji palsu kepada pengundi. Tambah Pak Nazir lagi, pokok kapuk si pokok kekabu, ketela pepaya si pokok betik. Perkara lapuk diberi bumbu, apakan daya, begitulah taktik. Jadi perkara-perkara yang lama dan sebagainya, kononnya baru, isu-isu baru kononnya, sedangkan isunya lama saudara. Itu keadaannya. Saya suka dengan Pak Nazir ni bila dia memberi penjelasan apa yang dimasukkan dengan bumbu. Bumbu itu rupanya ialah ditambah-tambah. Yang tak ada diada-adakan, yang sedikit ditambah-tambah. Jadi pokok kapuk si pokok kekabu, ketola pepaya si pokok betik. Perkara lapuk diberi bumbu, ditambah-tambah. Perkara yang dah lapuk, apakan daya, begitulah taktik orang politik saudara. Terima kasih Pak Nazir, semoga anda sihat. Dan kita masuk sedikit saudara, kita membedah sedikit gedung ilmu yang pemikiran Allahyarham Zakbar ataupun Zainal Abidin Ahmad yang merupakan antara tokoh pemikir Melayu abad 20. Saya dapat kiriman buku, kiriman Tan Sri Johan Jaafar. Beliau merupakan mantan ketua pengarang Nusa Melayu. Dia kata ini buku ni cantik, elok untuk diwawarkan kepada pelayar-pelayar saya. Saudara, buku itu berjudul Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa. Saudara, menurut Allahyarham Zakbar, perangai bergantung kepada diri sendiri adalah sifat kelebihan yang tinggi kepada umat dan kemajuannya. Apabila terdapat pada suatu bangsa orang yang perangainya kuat bergantung pada dirinya dan tidak bergantung kepada orang lain, nescaya majulah diri mereka serta bangsanya. Kata Allahyarham Zakbar lagi, mereka pasti akan menjadi bangsa yang mulia dan besar serta dihormati oleh orang lain. Kita bergantung pada diri kita sendiri, tak ada bergantung pada orang lain. Malahan, kata Zakbar, sesuatu negeri atau bangsa yang bergantung pada dirinya sendiri tanpa mengemis simpati atau meminta-minta pasti akan menjadi kuat dan mulia. Kuat serta dihormati oleh sikapnya yang tidak meletakkan dirinya sebagai pengemis, yang hanya bergantung kepada tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh orang lain. Andai bangsa atau diri seorang itu hanya bergantung kepada orang lain, maka jadilah ia sebagai bangsa yang lemah, menjadikan cahaya kehidupannya malap tanpa sinar jati diri yang tidak lagi dihormati oleh orang lain. Jadi jangan sesekali kita mengemis dan mengharapkan daripada orang lain. Selalu saya pesan pada teman-teman, rezeki datangnya daripada Allah SWT, bukan daripada sesiapa saudara. Kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku yang begitu berarti. Sabar Haji Jasin. Saya cuba nak ulas nanti saudara. Saudara Haji Jasin, sabar. Aduh, hai. Tapi sebelum saya memulai pecahan, saya mesti mengingatkan anda
supaya bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, semua itu menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab, begitu juga komen-komen yang anda lakukan, kerana saya tidak ada kemampuan untuk memantau semua tulisan. Saudara kena ingat, ini adalah pencerahan politik bermatlamatkan untuk sekadar informasi, saudara, supaya warga kita sentiasa berinformasi dan ruangannya tidak lain dalam segmen politik, saudara. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Prinsip kita itu yang paling penting, saudara. Dan jika saudara mahu menyanggah dan sebagainya, hantar kiriman, gunakanlah bahasa yang harmonis, jangan carut-mencarut, jangan maki-maki hamun sama teman, tak baik. Kita jadikanlah, biarlah halaman saya ini penuh dengan warna-warna bahasa yang indah dan harmonis. Ingat saudara, kita warga cinta damai. Hari ini saya dapat kiriman daripada anak saya yang berada di Kota Baru, katanya hujan. Di Kedah panas, lik-lik lah. Di Pulau Pinang juga panas. Di Perak setengah hujan, setengah panas. Di selatan ada hujan, ada panas. Artinya saudara, cuaca masih tidak menentu. Dalam suasana cuaca yang tidak menentu ini, kita harus berhati-hati. Kalau panas sangat, jangan lupa banyakkan minum air masak lah. Jerang air itu kalau boleh letakkan 3 atau 5 butir bunga cengkeh, saudara. Ini terima kasih saudara Syakari, salam pencerahan, saudara Yusri Tajri, begitu juga dengan Wu Hasan, Mentiah Tobari, Faruk Yaakob, dan Puan Badariah Akub. Mak Pablo, apa khabar saudara? Jamie Sharif, Osman Ahmed. Okey saudara, saya agak terkesan hari ini bila saya menatap titah duli yang maha mulia Baginda Sultan Perak, Baginda Sultan Nazrin Muhyiddin Shah, yang menitahkan agar gerakan secara besar-besaran dilakukan untuk memenuhi keperluan bekalan makanan negara yang ketika ini menurut baginda berada dalam keadaan ambang bahaya. Jadi apabila tuanku sudah bertitah, maka artinya suasana kita tentulah dalam keadaan yang semakin sukar. Saya sering dulu mengingatkan agar pimpinan sentiasa berwaspada dan berusaha mencari jalan bagaimana nak menguraikan masalah kekurangan bahan makanan ataupun food security. Apabila bahan itu kurang, maka harganya melambung. Hari ini juga saudara, saya dapat kiriman daripada anak saya. Dia pergi ke supermarket, dia beli sekampik gula dan Maggi mee dalam 3-4 kotak dan 5-6 perkara saja. Alah, tengok lebih kurang dalam secupak je lah, saudara. Harganya RM311. Artinya keadaan barang-barang makin mahal dan terlalu melampau, saudara. Sebab itu menurut titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, sekiranya tiada langkah serius dilaksanakan oleh pimpinan dengan segera, maka negara akan menghadapi suasana darurat makanan. Baginda Sultan sentiasa mengingatkan pimpinan kerana baginda sayang dan kasih kepada rakyatnya. Baginda tidak mahu rakyat, baginda jugalah timbalan yang Pertuan Agong, akan menghadapi masalah. Dia kata sekarang ni, kalau tidak ditangani permasalahan bekalan makanan, negara kita berada di ambang bahaya. Bukan kata saya, titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Jadi sebab itu baginda menitahkan supaya usaha perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh dan fokus untuk mengurangkan import ataupun masuk makanan dari luar. Selain itu memperkenalkan langkah-langkah strategik, mewujudkan petani generasi baru, meluaskan kawasan tanaman makanan dan menggalakkan pengeluaran melalui kaedah moden walaupun di atas tanah yang bersaiz kecil. Kita banyak teknologi. Jadi titah baginda, pimpinan harus fokus. Kerana saudara jangan lupa, menurut baginda pada tahun 1974, almarhum Tun Abdul Razak telah pun melancarkan rancangan Bumi Hijau yang saya katakan berkali-kali itu hari. Tapi akhirnya Bumi Hijau tu dah jadi kelabu, hilang, lesap. Rancangan buku hijau ialah satu gagasan penting untuk mengangkat sektor pertanian
tanpa menafikan kepentingan sektor yang lain. Jadi malangnya, titah tuanku, wawasan keselamatan makanan yang dirintis oleh almarhum Tun Razak turut dikuburkan bersama jasadnya. Gagasan yang terkandung dalam rancangan buku hijau titah baginda wajar dikunjungi, disuntik dengan nafas baru dan dihidupkan semula. Kalau tuanku dah bertitah ni, pimpinan negara ni, kena ingatlah, kena sedarlah. Jangan diam, jangan buat pekak badak. Tuanku telah pun bertitah dari istana. Kerana tentulah tuanku juga mendapat informasi, kedudukan, bagaimana makanan. Ini yang paling penting. Kita mahu rakyat kita tidak menghadapi masalah, tidak mempunyai makanan. Ya, Saudara Syam, apa khabar? Saudara Syam Nazri, Intan Zalinda, Saudara Farouk Yaakob, Saudara Sejati 26, Wu Hasan, 7C Bertas Daulat, tuanku. Begitulah. Tuanku begitu menyantuni dan menyayangi rakyatnya. Bagi dia tidak mahu melihat rakyat terjebak dalam masalah yang tidak menentu. Apabila baginda mengingatkan, kalau tidak nanti berada dalam keadaan yang berbahaya. Jadi sempena Mahal Hijrah, sambutan Mahal Hijrah, peringkat negeri Perak, baginda melancarkan bahawa Mahal Hijrah kali ini dengan bertemakan keselamatan makanan, penghijrahan visi, penghijrahan misi. Jadi di pelancaran itu berlaku di pusat kesyirinan Meru, Bandar Meru Raya di Ipoh semalam. Jadi saya tengok begitu, bila tuanku saya, raja saya yang bertitah, saya harus menyantuni. Memang sewajarnya kita melihat, jangan lagi kita fikir yang bukan-bukan, teruskan usaha ini. Secara DRS Asia rindu 22 bulan hancing. Jangan gitu saya. Dan sekarang ini memanglah dunia, saya melihat bagaimana acuan ekonomi ditentukan oleh pemain-pemain besar macam Bill Gates. Dia dah menjangkakan bahawa sektor makanan ini akan terjejas, rakyat banyak yang sakit. Ini Bill Gates ni, dia orang pakar masa depan, mencipta macam-macam lah, sains, komputer dan sebagainya. Malahan mereka telah memulakan industri pertanian. Saudara jangan lupa, laporan saya terima, Bill Gates telah membeli ladang-ladang di Amerika 10 tahun dulu. 100,000 hektar yang dibeli oleh Bill Gates. Dia orang kaya untuk menanam tanaman. Tapi apabila berlaku masalah kekurangan makanan, dia tak ada masalah. Itu gambarannya, saudara. Jadi pimpinan kita perlulah berusaha. Sebab mereka ni sebenarnya, saudara, saya melihat juga ada teman saya, saudara Rafiq Awang Kecil ataupun Eman JR, dia hantar kiriman. Dia kata, kenapa tak ramai sangat cyber trooper dalam UMNO? Sebab mereka ada juga setengah mereka yang dibayar setiap bulan. Jadi biarlah mereka bekerja. Ya, kita ni macam saya, Datuk Lokman Adam, Saudara Ismi, Saudara, yang kita melakukan dengan sukarela, termasuk dengan LND Tash daripada Sabah. Kami melakukan dengan penuh kesedaran. Tapi hairannya mereka yang ada pendapatan dan sebagainya sambil lewa saya. Ya, teman-teman yang berada di bawah bumbung UMNO, Barisan Nasional, lakukanlah usaha yang terbaik mungkin. Usahakanlah untuk memberi penjelasan kepada rakyat. Saudara, dan saya melihat bahawa kenyataan daripada Naib Presiden UMNO, Datuk Khalid Nordin, masih lagi membicarakan soal keengganan menteri untuk memotong gaji mereka sebagai tanda keprihatinan terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi menurut Datuk Khalid Nordin, dia kata pemotongan gaji menteri adalah satu gambaran solidariti bersama rakyat. Memanglah kita tahu, macam semalam saya bercakap, kemarin pun saya katakan, dulu pun saya bercakap, ia tidak akan mengurangkan, bukan dengan potong gaji menteri itu boleh mengurangkan sama sekali masalah kita hadapi, tetapi paling tidak adalah solidariti, memperlihat gambaran pimpinan negara bersama-sama dengan rakyat. Sebab itu menurut Datuk Khalid Nordin, dia kata perkara itu dapat menunjukkan keinsafan, bagaimana kesusahan dan keperitan yang di sekeliling kita, yang dialami oleh rakyat. Jadi dalam keadaan begini, lupakanlah, dia kata, pengajaran yang kita, lepakah mereka dengan pengajaran yang kita dapat dari kewajipan berpuasa.
Jadi kita pun bukanlah suruh menteri berpuasa, hanya kurangkan gaji mereka supaya rakyat dapat melihat bahawa mereka berusaha sanggup untuk bersama-sama dengan rakyat. Saya jangan lupa, di Korea dulu bila berlaku masalah krisis ekonomi, pimpinan Korea dia gantung gaji 2-3 bulan, maka rakyat bersama-sama membantu kerajaan. Ini masalahnya dia orang memikirkan tengkuk mereka saja. Saudara Acai Bentayan dia kata kembalikan GST. Itu bagi saya soal cukai ni saudara, siapa suka kena cukai? Sepatutnya tak payahlah kita war-warkan persoalan cukaian. Yang penting susunkanlah ekonomi negara kita ini saudara. Sebab itu Dato' Sri Khalid Nordin dia kata bahawa mereka harus tunjukkan perasaan untuk turun ke lapangan, sanggup turun gaji agar rakyat adalah sedikit lega. Lega hati saudara, lega perasaan, bukan lega suasana. Jadi menteri-menteri sedar dirilah. Itu pandangan saya, saudara. Dan sebenar-benarnya bila kita bercakap soal suasana negara hari ini, MOU sebenarnya sudah pun berakhir hari ini. Memorandum persefahaman antara kerajaan keluarga Malaysia di bawah pimpinan Datuk Ismail Sabri dengan parti pembangkang seperti DAP, Amanah dan Keadilan sudah berakhir sebenarnya. Sebab itu hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata memang sudah pun tamat, dan kalau nak buat pilihan raya pun tidak ada masalah. Perjanjiannya sehingga 31 Julai. Cuma ada beberapa terma-terma lain yang perlu ditangani selagi Datuk Ismail Sabri masih menjadi Perdana Menteri. Saya melihat ada terma-terma lain, bagaimana menentang korupsi, kehidupan rakyat perlu ditangani, dan esok Parlimen akan membahaskan lagi beberapa usul, kita dengarlah saudara. Tapi bagaimanapun saya melihat bahawa MOU telah tamat pada hari ini, tak ada lagi lah sepatutnya saudara. Dan saya nampak semalam hari ini banyak parti-parti politik sudah pun mula melancarkan gerak kerja parti-parti mereka di seluruh negara. Sebagai contohnya di Terengganu, Perikatan Nasional melancarkan gerak kerja PRU-nya peringkat negeri Terengganu. Dapatan saya memanglah ramai, tapi bukanlah rakyat kawasan di Terengganu. Diimport dengan bas. Yalah, mereka punya banyak wang. Sebab itu PAS begitu bergantung pada PBM, Parti Pribumi ini, kerana mengharapkan dana itu disalurkan oleh Parti Pribumi Bersatu. Bagaimana mereka mengharapkan dulu daripada UMNO. Sekarang ni UMNO bajetnya ciput. Waktu yang sama UMNO juga ada juga akaun-akaunnya masih lagi tergantung, tak boleh digunakan. Projek-projek apa semua dibekukan. Walaupun Perdana Menteri datang daripada UMNO, tapi tidaklah dalam keadaan lavish ataupun suasana yang memberansangkan. Sebab itulah agaknya pada pemikiran saya bahawa PAS lebih bergantung dengan PBM, mengharapkan dana pilihan raya ini akan dikeluarkan oleh pimpinan daripada Parti Pribumi Bersatu yang pernah memerintah negara ini selama 17 bulan. Waktu saat itu rakyat dikurung dan wang negara digunakan sejumlah 600 bilion. Apakah wang itu digunakan sepenuhnya untuk ransangan ekonomi? Wallahu a'lam bissawab. Malahan jangan lupa saudara, berbilion-bilion waktu perintah darurat diwujudkan, wang daripada tabung negara dikeluarkan. Kita tak tahu, tapi saya berkeyakinan tentulah pimpinan mereka punya banyak kewangan berbanding dengan UMNO. Walaupun Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tapi bajet yang ada pada UMNO ciput. Mungkin sebab itu PAS memilih untuk bersama dengan PBM. Teruskanlah, tak ada masalah pada kita. Sebab kita berkeyakinan wang bukanlah segala-galanya. Saya nak ingatkan pada teman-teman semua, walaupun UMNO Barisan Nasional kali ini turun ke gelanggang dengan serba kekurangan, ini kita belajar daripada pengajaran masa silam. Pilihan raya yang ke-14 dulu, UMNO Barisan Nasional turun dengan penuh bergaya, menjadi sebagai parti kerajaan. Banyak mekanisme dapat digunakan. Malahan wang yang begitu besar peruntukannya. Berbeza untuk kali ini,
Pun waktu pilihan raya 14 dengan wang yang begitu banyak, tiap-tiap bahagian dapat peruntukan itu dan ini, akhirnya tumbang juga. Jadi artinya pada rakyat, pada pengundi, mereka tidak mahu melihat hamburan wang ringgit semata-mata. Yang mereka mahu adalah perancangan masa depan. Apa yang anda mahu lakukan? Pagi semalam saya berkesempatan minum pagi dengan teman-teman saya yang dulu belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid. Kami minum kopi saya bersama dengan Datuk Syed Zul. Beliau merupakan pemaju hartanah yang terhebat di Alustar, dan beliau tidak pernah pun menggunakan pinjaman daripada bank. Dah bertahun, dah lebih daripada 30 tahun syarikatnya wujud dan melakukan pembangunan, dan beliau berniaga dengan tulus ikhlas, tidak bergantung pada projek kerajaan. Dan akhirnya hari ini, saat ini, syarikatnya masih lagi mampu untuk meneruskan kegiatan walaupun harga barangan seperti besi, pasir, kayu kayan meningkat, tapi dia masih lagi dapat bertahan kerana dia tidak mengamalkan korupsi. Dia tidak mengambil projek-projek daripada kerajaan. Semua hartanah yang dibangunkan menggunakan wang dari kantung syarikat mereka sendiri. Secara berdikit-dikit hari ini merupakan sebuah syarikat yang besar secara Datuk Syed Zul. Jadi kami berbual, ada bekas mantan pegawai tertinggi polis, teman saya, Saudara Azhar. Beliau adalah dah pencen lah, umur 66 tahun ini, apa lagi saudara nak rasakan. Begitu juga dengan mantan guru, sahabat saya, saudara Fadil Hashim, saudara Jad, ramailah kami sambil minum-minum kopi semalam di bawah pokok ceri. Saya terkesan bila saya bertanya dengan Datuk Syed Zul. Saya kata, "Tok, macam mana keadaan di Kedah ni?" Dia kata UMNO Barisan Nasional masih relevan. Habis apa yang tak relevan? Yang tak relevannya ni dalam bahasa Kedah tu, mereka duk turun orang lama ruyuk. Apa yang sekarang ni kami nak tengok, ada muka-muka baru, bagilah cerah sikit. UMNO Barisan Nasional ni ada harapan. Tambah-tambah lagi dia kata apa yang ada sekarang ni semua ada tahu lah macam mana keadaan politik yang bercelaru. Dia kata apa yang dia nak sebenarnya. Jadi rakyat nak memerlukan, nak melihat calon-calon yang bakal diturunkan nanti adalah calon-calon yang bersih. Dia kata dah lenjan dah. Kami rakyat biasa dulu janji nak buat itu, janji itu, ini apa, kami dah cuba. Okey lah, kita dengar jugalah. Ini bahasa Kedah saya. Dan akhirnya rakyat merasakan mereka tertipu. Sebab itu pilihan raya kali ini, kata Datuk Syed Zul, banyak bergantung kepada wajah-wajah calon yang bakal diturunkan. Memang mereka tidak berkeyakinan lah pada calon-calon bebas. Tapi dia kata UMNO Barisan Nasional masih relevan. Begitu juga dengan sahabat saya, saudara Haji Fadil Hashim. Dia kata memang betul. Kita ni pangkat-pangkat yang dah umur 60 ke atas ni, dia kata kalau boleh kita bertindak sebagai penasihat. Kita bentuklah anak-anak muda, calon-calon baru ni, kita nasihat mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggungjawab dengan baik. Bukan pula kita juga masuk gelanggang. Dengan umur 60-70 tahun masuk gelanggang, kederat lagu mana? Orang boleh lari 100 meter 9.5 second. Kita umur 60 lebih ni main tembak saja peniup atau visi tiup saja, cepueh katanya. Jadi gambaran itu memberi bayangan warga di negeri Kedah, mereka mengharapkan agar hadirnya calon-calon yang bergaya, muda serta bertenaga. Ini perlu diingatkan. Sebab itu saya dah berkali-kali mengingatkan Presiden UMNO, nak menang ke nak kalah, pemimpin UMNO ni kenalah berlapang dada. Jangan anda masih lagi nak menongkat lagi. Rakyat pun dah muak, dah cemuih. Kata orang Kedah, kami dah cemuih tengok muka-muka tu aja. Mai-mai bertanding muka tu juga, dah cemuih, dah berkerut tu. Bagilah muka yang berseri-seri sikit. Sebab itu hari ini apabila Yang Berhormat Presiden UMNO merasmikan Konvensyen Puteri UMNO,
beliau menzahirkan harapannya supaya Puteri UMNO juga hadir. Saudara Sabash FN, Saudara Abby Jai, Washarudin. Ini teman di Instagram. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Tak nampak lagi ni, tak ada subscribe, tak ada share ni. Kuranglah semangat. Saya letih ni saudara. Tapi kalau ada share, subscribe tu, adalah semangat sikit, ada tenaga lah. Dah tua ni saudara. Jaka Lilung, tu naik tu seronok saya. Jadi tadi bila saya dengar juga kenyataan Presiden UMNO berhubung dengan waktu konvensyen Puteri UMNO bahawa anak-anak muda perlu berperanan. Mereka ini adalah bakal mencorakkan suasana politik negara. Jadi kepada Puteri UMNO, jangan mengharapkan untuk jadi calon, tapi jadilah sebagai penggerak parti yang hebat. Saudara Zaidah Zarik, jangan berebut nak jadi calon. Mentang-mentang orang nak muka baru, tapi turun pula Puteri UMNO, nanti jadi masalah lah pula. Jadi kerja dulu, berkhidmat, belajar. Sebab kalau kita berjaya memenangi pilihan raya, maka tentulah tenaga mereka akan digunakan untuk membantu calon-calon yang berjaya. Jangan fikir untuk diri kita, fikirlah untuk parti dan negara serta bangsa kita. Malahan saudara, Parti Keadilan juga terus mengadakan konvensyen mereka ataupun pertemuan dengan rakyat, macam beberapa siri ceramah. Mereka terus menggasak UMNO, Barisan Nasional, sebagaimana yang saya katakan saudara. Pilihan raya kali ini, saya cakap terus terang lah, secara berterus terang, tak ada lagi nak fikir-fikir. Malam tadi pun saya bercakap, sebab semalam Ustaz Usham, beliau adalah penceramah agama, dia bertanya dengan saya. Dia dah bercakap lah terus terang, apa nak jadi sebenarnya lepas pilihan raya ni. Saya kata pilihan raya kali ini, pertemuan cuma ada 3 parti. Suka tak suka, the only yang akan ada mendapat sokongan daripada rakyat, saya melihat ada 3 parti, iaitu UMNO, Barisan Nasional, Parti Keadilan dan DAP. PAS ada lah, bukan tak ada langsung. Ada, tapi bukanlah macam sekarang dapat 18 kursi, tidak. Bahalahan berkurangan di Kelantan, di Terengganu. Begitu juga di Kedah. Dapatan saya di Kedah, PAS besar kemungkinan akan tumbang. Jadi calon-calon yang bertanding dengan syarat mesti muka baru. Orang Kedah nak tengok wajah-wajah baru, yang comel-comel, no? Kami tak mau yang berkrepot. Cukup-cukup dah. Sebab Kedah perlu membangun sebagai pusat untuk makanan dunia. Kita mau mengembeling sektor pertanian. Jadi perlu calon-calon yang muda. Begitu juga dapatan saya untuk Parti Amanah pun saya ingat mungkin dapat sekitar dalam, taklah dapat 11, mungkin dapat 5 atau 6 kursi. Parti Pejuang saya minta maaf, malahan di Kedah sendiri pun mereka akan hilang deposit. Saya dapatan juga, ni saya lihat, contohnya di Langkawi. Langkawi, warga di Langkawi mahukan wajah baru, muka baru. Dia kata kalau yang ada ni nak bertanding apa semua, kalau yang lama tu udahlah, dia kata. Mereka mau melihat calon yang muda, yang bersih, yang tidak terkait dengan sebarang elemen, maka dapatlah Langkawi ini ditebus. Dan kehadiran Parti Peribumi, PBM ataupun Perikatan Nasional di Langkawi tak ada. Begitu juga di Kubang Pasu tak ada. Dan boleh dikatakan Jerlun pun, itu kawasan saudara Mukris pun, dia kata bila saya tanya kawan-kawan ni macam mana pandangan you all dengan Datuk Mukris, beliau pernah jadi mantan Menteri Besar. Dia kata bahasa Kedah, dia kata Mukris ni mangkak. Ibarat buah tu mangkak, dia tak separuh masak. Jadi rakyat Kedah sudah hilang keyakinan. Buat apa pun tak boleh nak pi dah. Itu untuk PBM. Pejuang, Pejuang bungkus pi lah dia kata. So yang ada 3 nanti pertembungan antara UMNO, Keadilan, DAP. Macam saya katakanlah, 222 kursi yang ada di parlimen itu yang akan dipertandingkan dalam pilihan raya akan datang, you kena ketepikan 55 kursi. 55 kursi ini datang daripada Sabah dan Sarawak. 31 Sarawak, 24 dari Sabah. Untuk memudahkan kita membuat perkiraan politik, ketepikan 55 tu. Jadi yang tinggal 167. Daripada 167, dapatan saya,
Ini dapatan, saya turun ke gelanggang, bertanya dengan teman-teman. Saudara Muhammad Syahril Sulaiman, dia kata MB Kedah sekarang terbaik, humble. Betul, tapi rakyat dah tak mau. Nampak macam mana? Kalau rakyat tak mau, you humble ke, you comel ke, tak mau. Saudara, so dapatan saya daripada 167 kursi itu, DAP dah ambil 40. Tak boleh nak buat apa dah. Mana mungkin UMNO Barisan Nasional boleh menawan kursi di Pulau Pinang? Mana mungkin UMNO Barisan Nasional boleh menawan kursi di Bukit Bintang, di Kepung, di Damansara, di Petaling Jaya. Ini kubu-kubu dia orang yang waktu pilihan raya dulu pun bukan sikit. Dia orang mendapat undian sampai 112,000, 70,000, Majlis Putih 68,000. Calon daripada UMNO Barisan Nasional dapat berai-berai. Cepeh. Jadi DAP dah ambil 40. Besar kemungkinan katanya sampai 52. Okey, tapi okeylah. Mungkin mengharapkan kalau ada MCA, tapi nampaknya MCA kena kerja kuat. MCA kena betul-betul all out kali ni. Kalau tidak, DAP akan ada 52 kursi. Seandainya DAP ada 52 kursi, saudara, maka tinggal lagi daripada 167 tolak 52. Tinggal 115. Mana mungkin UMNO akan dapat 115 keseluruhannya untuk menubuhkan kerajaan? Tidak mungkin, saudara. Daripada 115 ini, okey, alright lah, kita terima. Kerana hambanya Kedah, MP dan sebagainya, maka saya bercakap ni, saudara, kursi parlimen, ya, saya tak bercakap soal negeri. Sebab dapatan saya, negeri-negeri besar kemungkinan mereka tidak akan melakukan pilihan raya serentak, ya. Saudara Ram Razak, saudara Zakri Shah, Washaruddin, Bi Hafiz, Zizah Jin, mereka tidak di Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan. 6 negeri ini besar kemungkinan mereka tidak akan mengadakan pilihan raya serentak. Mereka mahu pilihan raya, kalau pilihan raya diadakan tahun ini, maka parlimen sajalah. Mereka tidak akan membualkan kerajaan negeri. Ya, sebab itu saya kata ini berkisar kepada kedudukan parlimen. Kalau saya nak bedah pula dari segi negeri-negeri, tak tahu. Sebab parlimen mereka, Dewan Negeri, mereka kata mereka tak mau adakan serentak. Dalam keadaan kedudukan sekarang ni, berbalik tadi, daripada 167 tolak 40 lah kita katakan. Tinggal 102 ni, cuma yang tinggal sekarang ni lebih kurang dalam 117. Dengan 117 kursi ini, nak dibedak kepada amanah. Mana mungkin takkanlah amanah tak dapat dalam 5-6 kursi pun. Saya kena ingat, pola pengundian kali ini, kalaulah kawasan itu majoritinya pengundi Melayu, katalah dah 60% ataupun 65% pun, jadi ruang untuk amanah dan parti keadilan begitu besar. Mereka dapat 50-50, berbagi dua lah dengan pengundi Melayu. Okey, amanah bertanding, UMNO bertanding, calon daripada UMNO. Kursi itu katalah daripada adalah sekitar 65%. Pecah dua, amanah dapat 30, UMNO dapat 35. Bagaimana saudara? Jangan lupa, pengundi bukan Melayu. Pengundi bukan Melayu, dia akan ikut apa yang DAP cakap. Ini realiti, saudara, jangan marahkan saya. Masalahnya kita kadang-kadang ni kita bercakap, kita nakkan ikut hati kita. Mesti jadi begini. Kalau tak jadi begini, kalau tak boleh terima. Bila kita tidak boleh menerima pandangan yang seikhlas mungkin berdasarkan kepada realiti, maka kita akan melihat kehancuran. Ini gambaran saya bercakap terus terang. Mungkin perkara ini tak digemari oleh teman-teman saya. Pimpinan saya dan UMNO pun tentu akan marah pada saya. Kenapa you nak memezahirkan ketidakyakinannya untuk UMNO? Saya kata nak yakin macam mana, takkan boleh menang 100%. UMNO akan menurunkan sekitar lebih kurang dalam 120 calon. Daripada 167 di Semenanjung ni, 120 UMNO, tinggal lagi 47 yang akan dibedak dengan Friend of Barisan Nasional,
pada MCA, pada MIC, ya saudara, Makar Sakti. Dia dah kadang begitu, saudara. Saya kena ingat, sejak dari dulu lagi, apabila ada pilihan raya, UMNO menanggung kesemua kos pilihan raya. Posternya, wang pertaruhannya, wang kempen dan sebagainya, belanja, kos perbelanjaan, ditanggung oleh UMNO. Kali ini, mampu ke UMNO pesir Barisan Nasional menanggung untuk 167 sepenuhnya. Tentulah agak sukar, tapi Presiden UMNO kena usahalah cari. Ini kadang takkanlah Datuk Ismail Sabri yang baru tak sampai setahun boleh cari duit berbilion, dah jadi masalah pula nanti. Pendanaan politik, iaitu wang yang orang sanggup derma dan sebagainya, yang bakal digubal di parlimen nanti, belum menjelaskan secara tuntas. Jangan nanti ambil duit itu dianggap korupsi. Susah juga dalam keadaan begini. Baik, saudara. Macam saya katakan, macam DAP mereka tak ada masalah. Mereka sudah awal-awal dah potong allowance setiap ahli parlimen DAP, ahli Dewan Longangan Negeri DAP, setiap pendapatan mereka dipotong sejumlah 30% untuk dimasukkan dalam tabung parti. Katalah DAP ada 40 ahli parlimennya. Pendapatan yang parlimen hantar kepada dia tak dapat gaji pada individu, macam ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Gaji mereka terus dibayar pada parti. Parti yang akan membayar pada mereka setelah dipotong 30%. Kalau 16,000, tolak 30%, lebih kurang 4,800. 4,800 sebulan untuk seorang ahli parlimen. Tak termasuk Dewan Negeri lagi, saudara. 4,000, katalah kita kata 4,000 lah. Susah sangat nak kira detail apa semua. Kalau 4,000 kali 40, dia ada 160,000 sebulan. Kali setahun, dia ada 1, berapa juta ke? Kali 4 tahun, tempoh sekarang ni 4 tahun, dia ada 5 juta. UMNO ada di parlimennya, yang dapat pun tak cukup, nak cari yang lain lagi. Ini masalah yang kita hadapi. Begitu juga dengan Parti Amanah dan PBM. Dan keadilan. Sebab itu saya kata, bila bercakap soal pilihan raya, wang yang nak digunakan nanti, kita dalam keadaan serba kekurangan. Dalam suasana sebegitu, saudara, dapatan saya, ini dapatan saya lah. Jadi DAP akan ambil 40. UMNO bertembung dengan keadilan. Amanah katalah dia ambil dalam 10 lah, katakan dia 11 kan ni, katalah 10. Sebab dia ada sokongan daripada pengundi Pekan Melayu. Tadi 117 tolak 10 tinggal 107. 107 tolak pula, takkanlah kita nak katakan PAS tak dapat langsung. Itu kalau saya memberi pencerahan, PAS ruyup sepenuhnya, orang kata saya gila, saya pun tidak jujur dan ikhlas pada anda. Saya harus memberi pencerahan secara seikhlas mungkin. Saya rasa PAS juga akan dapat sekitar, sekarang ni 18, mungkin antara 10 ke 11 kursi. Tinggal lagi 90. Dalam 90 kursi itu memang tak boleh tubuh kerajaan. Dengan 90 kursi itu, katalah berbahagilah UMNO dapat lebih kurang 60 kursi, 30 pada keadilan. Siapa boleh tubuh kerajaan? Pilihan raya diadakan masih dalam indah limbo. Saya bercakap betul terang saya supaya anda faham. Saya katakan supaya warga UMNO bekerja terus terang, berusaha sehabis mungkin. Jangan putih belakang lagi, jangan pandang ke belakang. Teruskan usaha anda supaya walaupun kita di kalangan sedikit, tetapi kita jadi majority among the minority. Jadi dalam keadaan majority among the minority, sejajar dengan kenyataan Yang Berhormat Presiden UMNO apabila beliau mengatakan besar kemungkinan perlu ada jajaran baru. Suka tak suka kena terima hakikat. Masalahnya sekarang ni kita menolak hakikat, kita menolak realiti. Politik sekarang dah tak boleh nak buat apa, kerana undi Melayu berpecah belah. Kalau satu kawasan itu masuk bertanding, pengundi bukan Melayu, katalah 25%, mereka akan menentukan siapa yang mereka sokong. Melayu akan bertanding, UMNO, PBM ni Perikatan Nasional ataupun PAS,
dan juga Parti Keadilan ataupun Amanah. Sebab mereka adalah di bawah gagasan kemah besar dia orang. 3. Okey? Daripada 3 ni, undi daripada masyarakat warga keturunan bukan Melayu ni, dia akan pergi kepada yang mirip kepada mereka, sama ada daripada Parti Keadilan ataupun Amanah. 2 parti ni orang Perak kata mengedit lah, babe. Orang Kedah kata jangan duk fikir. Tak mai punya mereka. Sebab mereka dah ada ketetapan. Jadi 25. Now tinggal 80 ni. Siapa saja dapat 35% daripada undi Melayu pun cukup untuk menang pilihan raya. Ini gambarannya, saudara. Saya harus memberi gambaran supaya kita insaf dan sedar diri. Jangan cakap besar. Jangan mengatakan kita boleh menang besar. Saudara sebab ni apatah. Tak perlulah bercakap pasal ni dulu sekarang. Teori. Saya bukan teori, saya. Ini soal teori. Saya nak menyedarkan anda supaya sedar diri. Memang saya yakin rakyat sudah di hati rakyat mereka mahukan UMNO, Barisan Nasional. Tapi kita jangan lupa, kalaulah kita lalai, kalau kita masih lagi menggambarkan kemabukan jawatan di kalangan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO, masih lagi nak melongkat langit, ini masalah yang akan kita hadapi bila kita berantakan. Contoh, saya katakan rakyat semakin bosan melihat apabila Parti Peribumi masih lagi menuntut janji, ada perjanjian antara Perdana Menteri dengan mereka. Jawatan timbalan Perdana Menteri, jawatan menteri, dah nak pilihan raya pun nak minta lagi. Terus rakyat jadi bosan. Dan sekarang ini suasananya UMNO punya pemimpin harus turun ke gelanggang menyantuni rakyat. Bukan hanya sekadar ambil gambar, suap makan. Bukan turun ke gelanggang, tengok dia orang kursi roda, tolak kursi roda. No! Rakyat nak tengok apa buah fikiran yang dicanai oleh ibu pejabat UMNO, yang dilontarkan oleh Presiden UMNO di setiap kali beliau hadir pada konvensyen peringkat negeri. Hari ini, saudara, Puteri UMNO ada konvensyen dan UMNO Selangor mengadakan konvensyen malam tadi. Saya okeylah, akhirnya sebagai orang parti kita terimalah kalau itu keputusannya. Tapi ini bakal menimbulkan tanda tanya apabila Tan Sri Noh Omar mengumumkan bahawa yang mula Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan dilantik sebagai Bendahari UMNO Selangor. Sedangkan beliau merupakan ahli UMNO kawasan Jalan Traverse dalam lembah pantai wilayah Persekutuan. Okey, kita terimalah. Kerana waktu yang sama Dato' Jamal dia kata dia setuju untuk memberi laluan supaya Tengku Zafrul jadi bendahari. Ya, saudara. Dan beliau akan memegang jawatan sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional, tempat yang terpaksa dikosongkan oleh saudara Isham Jalil. Okey, saudara. Ini matlamat nak ambil alih Selangor. Kononnya dengan adanya Tengku Zafrul ini sebagai bukan poster boy tapi harapan baru di Selangor. Saudara, okeylah kita terima. Tetapi kalau diwawarkan Tengku Zafrul kerana dia Menteri Kewangan, dan orang akan melihat, sepatutnya tak perlu diumumkan pun. Secara senyap-senyap biar dia buat kerja. Kalau betul-betul dia nak berada di negeri Selangor, memang Tengku Zafrul adalah kerabat di Selangor. So saudara Mak Yusof, Haji Nani, dia kata dah terlambat. Saya tak tahulah. Saya cuma memberi pencerahan apa yang saya lihat apabila kenyataan dibuat. Jadi Tengku Zafrul okey, mungkin beliau dah berpindah sebagai ahli di Selangor. Okey, tak ada masalah. Dan mungkin beliau bertanding. Tapi apakah beliau akan bertanding kursi parlimen atau Dewan Negeri? Kalau bertanding kursi parlimen, ini juga akan menimbulkan permasalahan di peringkat bahagian. Mungkin kalau nak bertanding di bahagian Sungai Besar, itu okey. Sebab di situ cikgu Muslim daripada parti PBM, ruang untuk menang ada can. Tapi kalau dia nak bertanding di Kuala Selangor, tu daripada Amanah, dan dari segi undian di Kuala Selangor pula, pengundi-pengundi bukan Melayu pun macam saya katakan tadi lah, dia adalah 25 ke 30%. Harus berhati-hati.
Jangan pula nanti dia terkorban. Jadi kalau dia terkorban macam tak ikhlas lah. Kita okey lah, saya terima. Hakikat Tengku Zafrul akan diturunkan ke Selangor. Tak ada masalah. Tetapi kawasan tu, saya melihat kawasan terbaik adalah di kawasan Sungai Besar. Ini yang saya lihat. Kalau Sungai Besar tu mungkinlah. Supaya Datuk Jamal mesti dia kata dah bagi terus. Jangan bagi sekat. Dengan tak syarat, kena cari duit, kena begitu ni. No. Prove it. Tapi saya rasa yang terbaiknya, kalaulah ada parlimen dulu, maka Tengku Zafrul berusaha sebagai ahli UMNO tunjukkan jasa baktinya untuk memenangkan kawasan parlimen di kawasan di beberapa kawasan di negeri Selangor. Dan beliau boleh jadi reserve untuk dijadikan poster boy. Kalau Barisan Nasional menang, dia jadi calon menteri besar. Sebab sebenarnya di Selangor pun tercari-cari pimpinan. Ini pandangan saya. Saudara, dalam keadaan begini, saya melihat apabila pelantikan Tengku Zafrul sebagai bendahari, bagi saya lah tak perlu diwawarkan. Tapi yalah, masing-masing nakkan nama dan sebagainya. Saudara Syamsul Syam, tak apalah, dia orang tak suka pada UMNO, tak ada masalah. Saya warga UMNO, saya nak melihat UMNO kembali sebab saya melihat bahawa rakyat begitu dahagakan kepimpinan yang tulus dan ikhlas. Dan macam saya kata tadilah, negeri Kedah mereka mahu melihat calon muka-muka baru. Saudara Taram Shah Saleh dia yang nak, biarlah, tak apalah. Itu soal mereka lah. Kita tak ada masalah. Kita mesti menghormati. Saya mengambil ketetapan, bagi saya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Sofian Aziz, Yan, orang Kelang. Ini penjelasan saya di Selangor. Puan Nur Azila, Saudara Sofian pun nampak saya tak ada selera dengan lantikan itu. Sebagai saya lah, tak usah diwawarkan. Ada benda kita boleh nyatakan, ada benda tak perlu dia nyatakan. Tapi akhirnya kadang-kadang benda yang baik boleh jadi buruk. Benda yang buruk bertambah buruk. Ini masalahnya. Kita sekarang ni, saya selalu bercakap, apabila berlakunya pilihan raya, is a war. Pilihan raya ini adalah peperangan. Dan warga UMNO turun ke gelanggang mesti dengan semangat dan keikhlasan yang bukan-bukan. Sebab itu saya melihat bagaimana Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata baru-baru ini boleh menyatakan bahawa UMNO dan Barisan Nasional hanya akan terbuka untuk bekerjasama menerusi formula baru. Saya katakan jajaran baru. Presiden dia kata formula baru. Ialah Presiden. Ialah saudara, dengan mana-mana parti politik, itu pun selepas pilihan raya umum, bukan sebelum. Jadi semua orang tahu sekarang ni banyak parti yang sudah pun cuba mendekati dengan UMNO. Saudara, sebab itu PAS pun, walaupun dia kata dia dengan Perikatan Nasional, tapi masih lagi mengharapkan agar warga UMNO memberi sokongan kepada mereka. Saya kata takkan mungkin itu berlaku. Warga UMNO kesetiaannya mantap. Cuma yang tak mantapnya pengundi atas pagar. Ini perlu lihat. Dan pengundi atas pagar, mereka melihat kekecewaan yang mereka alami, kesan PRU 14. Bagaimana rakyat dibohongi. Di sinilah letaknya saya katakan bahawa parti-parti macam PAS, parti PBM khususnya, Parti Pribumi Bersatu ni, memang saya cakap terus terang lah, anda nak marah, marahlah. Saya tidak nampak ada cahaya di ujung terowong. Segala-galanya sudah tertutup. Tak boleh nak buat apa, saudara. Tolong nyatakan pada saya mana kerusi yang mereka boleh memenangi hati rakyat. Berdasarkan kepada data, ini paling penting. Dan memang saya tidak nafikan dari segi kewangan, sebab mereka pernah menjadi kerajaan. Begitu juga macam Pejuang. Parti Pejuang, anak beranak tu memang kaya-kaya lah, berbilion-bilion. Tapi apakah mereka akan menggunakan wang mereka untuk dalam pemilihan parti kali ini? Sebab itu kali ini UMNO Barisan Nasional turun dengan semangat juang yang seharusnya disuntik dengan tidak lagi meletakkan kepentingan peribadi. Saudara Achar Bentali, dia kata kartel tak mantap. Benar. Sebab itu mereka kartel-kartel ni walaupun ada wang, rakyat terima, hang bagi aku ambil.
tapi undi aku tak bagi. Ini gambarannya. Cuma saya melihat dengan 120 kerusi UMNO bertanding ni, kita mesti berusaha sehabis mungkin. Mengharapkan, kalaulah kita dapat sekitar 100 kerusi. Ini dia. Kalau UMNO boleh dapat 100 kerusi, UMNO Barisan Nasional, jangan lupa kenyataan daripada Ketua Menteri Sarawak, Datuk Abang Johari. Dia kata, ahli-ahli parlimen yang menang di Sarawak nanti di bawah parti gabungan Parti Sarawak yang beliau sebagai pengurusi presidennya hanya akan bersetuju untuk bersama dengan parti yang majoriti di kalangan minoriti di Semenanjung. Maksudnya kalau UMNO dapat 100, okey, dia ada lebih kurang 25 kursi, mana dapatlah membentuk kerajaan UMNO dengan parti gabungan Sarawak. Dan untuk mengukuhkan lagi, ini saya nak beritahu semangat pada orang UMNO, untuk mengukuhkan lagi, UMNO Sabah, Barisan Nasional Sabah, saya yakin daripada 24 kursi itu mereka mampu untuk mengekalkan di antara 17 ke 20 kursi. Sebab 16 kursi itu yang melompat. Mereka kata-katanya akan bertanding. Kami kali ini ajar cukup-cukup bah. UMNO Sabah, rakyat Sabah tetap bersama dengan Barisan Nasional bah. Itu orang Sabah. Di sinilah letaknya dipanggil fixed deposit yang UMNO ada. Tetapi dengan syarat warga UMNO perekat akar umbi yang begitu setia pada parti, yang nak melihat UMNO benar-benar bangkit kali ini, yang tidak meletakkan kepentingan diri. Mana yang dah lama tu, berilah pada muka baru. Di peringkat akar umbi, bekerjalah sebaik mungkin agar kita dapat melihat keceriaan masa depan negara, kestabilan politik dapat disantuni. UMNO ada harapan, Barisan Nasional ada harapan. Terletaklah kepada ahli-ahli putih UMNO, pergerakan pemuda yang dah bersedia, dan pimpinan bahagian. Jangan pentingkan diri. Kita ambil contoh apa yang berlaku dalam pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Melaka. Ketua-ketua bahagian tidak diturunkan tapi menurunkan muka baru. Akhirnya kita menang besar di Melaka. Ketua-ketua bahagian tak semuanya diturunkan, bertanding di Johor. Muka-muka baru di Johor. Akhirnya kita menang besar di Johor. Kita mampu menebus kembali ini keyakinan rakyat untuk melihat kestabilan politik. Dan seandainya formula ini dilakukan, saya berkeyakinan dengan adanya fixed deposit di Sabah, adanya sokongan daripada parti rangkaian kita juga, daripada gabungan GPRS Sarawak, saudara, mereka akan menyokong pada parti yang ada majoriti. Jadi kalau di sana ada 20 campur 18 ada 38. 38, kita di sini kalau dapat 100, kita mampu untuk membentuk sebuah kerajaan yang benar-benar mantap. Segala-galanya terpulang pada anda. Saya malam minggu ni nak lewat-lewat habis tak boleh. Dah pun 12 tengah malam. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jangan lupa besok teruskan bekerja, dan ada yang mana ada masa dengarlah apa yang akan dibincangkan di Parlimen. Selamat malam.